Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB bagi semester 3 ke kelas Sains 2 Set 1. Gabungkan di bawah 3 kursus iaitu EDUP 3053 Teknologi untuk PDP, SES 3033 Kemahiran Saintifik dan Pengurusan Makmal Sains dan EDUP 3043 Pengurusan Darjah dan Tingkah Laku. Dan teras untuk ketiga penggabungan ini ialah teknologi untuk PDP dan digabungkan di bawah satu big idea iaitu Pendidikan 4.0 Pemangkin Pembelajaran Hybrid. Dan ini merupakan pensyarah-pensyarah dan pembentang-pembentang terhadap setiap kursus. Dan seterusnya konteks iaitu essential question, soalan EQ. Yang kedua, apa yang sebenarnya kami nak belajar. Ketiga, bagaimana kami nak belajar. Keempat, macam mana kami tahu apa yang kami dah belajar. Yang kelima, elemen 6C, pembelajaran abad ke-21 yang berkaitan. Dan keenam, iaitu hasil kerja. Bagi EDUP 3053, soalan pertama ialah bagaimanakah bahan media secara atas talian berperanan penting dalam PDP, dan soalan kedua ialah kenapa bahan media tersebut perlu berkesan. Bahan media secara atas talian ini mengandungi elemen yang penting iaitu elemen multimedia interaktif. Elemen interaktif ini dapat menarik perhatian murid dan menggerakkan mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga dapat membantu murid memahami sesuatu baik dengan pantas dan mudah. Hal ini secara tidak langsung juga telah merangsangkan keberkesanan pembelajaran. Dan bahan media tersebut perlu berkesan kerana bahan media yang berkesan baru dapat membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan. Bagi soalan ketiga, iaitu bagaimanakah menghasilkan bahan media yang berkesan untuk PDP bagi menyokong pembelajaran hybrid. Perlu mengintegrasikan elemen multimedia interaktif. Elemen multimedia mengandungi teks, audio, grafik, animasi dan video yang berfungsi dalam penyampaian maklumat berkenaan topik pembelajaran. Oleh itu, murid yang mempunyai pelbagai kognitif dapat belajar dan memahami maklumat yang disampaikan melalui elemen yang dipaparkan. Hal ini juga membantu murid-murid dalam menjalankan pembelajaran sendiri dan semasa kesusahan. Soalan yang pertama bagi kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku, bagaimanakah guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? Jadi, antara peranan guru dalam pengurusan persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah guru perlu mijak merancang aktiviti dan PDP yang menarik dalam bilik darjah. Kedua, iaitu menggalakkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketiga ialah memastikan interaksi yang positif dan berkesan antara guru dan murid, mewujudkan peraturan kelas pada awal sesi pembelajaran supaya tingkah laku dapat dikawal, mempunyai hak kesempurnaan antara guru dan murid supaya kedua-dua merasakan diri mereka dihargai dan memastikan hubungan guru-murid adalah positif dan baik. Kedua, bagaimanakah guru berperanan dalam pembelajaran hybrid? Pertama, guru menggunakan aplikasi atas talian secara segerak dan tidak segerak. Seterusnya, guru juga mestilah memastikan kehadiran murid-murid adalah 100% menggunakan QR Code ataupun Google Form atau lain-lain. Bagi murid yang mempunyai masalah internet, bolehlah dimaklumkan kepada guru supaya guru menggunakan alternatif lain supaya tiada yang terabai. Tidak kira murid berada di kelas maupun di tempat lain, guru boleh membuat pembelajaran secara segera berpandukan bahan yang telah disediakan. Guru membuat penilaian secara kuis, tutorial ataupun sebagainya secara tidak segera, jadi mereka boleh membuat mengikut masa mereka sendiri dan guru perlulah kreatif dalam
mengaplikasikan pelbagai jenis multimedia interaktif sebagai sokongan dalam mencapai objektif pembelajaran. Bagi kursus kemahiran saintifik dan pengurusan maklumat sains, soalan yang pertama, bagaimanakah pembelajaran hybrid dapat membantu mengemakin PDP sains sekolah rendah dengan berkesan? Jadi, pembelajaran hybrid ini dia menggunakan sumber digital PDP sains yang kami hasilkan, dan ini merupakan satu pengintegrasian kandungan PDP sains dengan teknologi dan juga persekitaran pembelajaran kondusif. Dan cara pembelajaran ini, dia menyarankan gaya pembelajaran yang berpusatkan kepada murid-murid. Jadi, murid-murid boleh belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja yang mereka suka dan selesa semasa menjalankan pembelajaran tidak bersemuka atau tidak segerak. Dan Dun dia ada mengatakan setiap orang mempunyai gaya pembelajaran tersendiri yang dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Contoh persekitaran emosi sosial, psikologi dan fisiologi. Dan bagi pembelajaran bersemuka pula, aktiviti PDP sains dia perlu dibimbing dan dipermudahkan oleh guru. Justeru guru dapat membantu dalam pemulihan dan pengukuhan serta penambahan pengetahuan sains dengan serta-merta. Jadi ini terhasillah pembelajaran hybrid PDP sains berkesan. Dan seterusnya, bagaimanakah bahan sumber digital bagi pembelajaran sains ini dapat menyokong pembelajaran hybrid? Okey, so kami telah menggunakan bahan PDP yang dalam bentuk teks, video, audio, grafik dan animasi. Dan bahan-bahan ini boleh diakseskan semasa pembelajaran bersemuka atau tidak bersemuka. Dan semasa pembelajaran bersemuka, murid-murid dapat berinteraksi bersama guru, murid lain dan dengan kelas melalui perjumpaan video bermaya dan ruang perbincangan. Semasa pembelajaran tidak bersemuka pula, pembelajaran kendiri dapat digalakkan dalam kalangan murid-murid kerana mereka boleh melayari maklumat-maklumat yang diberikan oleh guru secara individu tanpa bimbingan guru. Jadi, keadaan ini dengan menggabungkan bersemuka dengan tidak bersemuka dapat mengelakkan cara PDP yang tradisional iaitu yang terlalu bergantung pada spoon feeding. Di samping itu juga dapat menggalakkan pembelajaran aktif dalam kalangan murid-murid. Apa yang sebenarnya kami nak belajar merujuk kepada tugasan yang telah diberikan kepada kami mengikut hasil pembelajaran kursus yang telah ditetapkan bagi kategori kursus. Contohnya, soalan tugasan teknologi, kami kendaki menghasilkan web interaktif. Bagi PBD, infografik menjurus pembelajaran hybrid, dan bagi sains adalah bahan sumber PDP sains sekolah rendah digital. Pada sesi perancangan bagi IDOP 3053, saya telah memilih topik iaitu topik saiz 51 bagi tahun 4 dan saya juga menganalisis murid tahun 4 membuat rakaran tentang style, susunan atau memilih aplikasi yang sesuai untuk memilih bahan media digital dan saya juga melakarkan storyboard untuk menghasilkan video yang bersifat ceria. Bagi kursus saya, pertamanya saya memahami kehendak soalan terlebih dahulu, kemudian saya mencari artikel, membuat bacaan untuk maklumat daripada buku dan internet yang berkaitan. Bagi kursus saya telah pilih topik 8.1 iaitu sumber asas bahan bagi tahun 4. Saya telah mengenal pasti pelbagai masalah-masalah yang pembelajaran, khususnya sepanjang pandemik COVID ini. Dan saya juga mengenal pasti pengguna. Seterusnya ialah pembentukan. Bagi IDOP 353, saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dipilih dalam pembinaan media digital dan saya juga menyediakan alat penilaian bahan media digital saya iaitu Google Form. Bagi kursus saya memahami konsep pembelajaran kondusif, memahami konsep pembelajaran hybrid daripada bacaan-bacaan yang saya lakukan dan akhirnya mengumpulkan semua idea tentang peranan guru dalam mewujudkan penerusan pembelajaran hybrid dalam kelas aliran perdana dan inklusif.
Bagi kursus saya telah menggunakan aplikasi-aplikasi berkaitan dalam pembinaan sumber digital. Contohnya Wix.com dan Google Site yang dapat menunjukkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, dan saya juga menyediakan alat pentaksiran berinteraktif seperti kuis di Google Form. Seterusnya ialah peringkat pelaksanaan. Bagi IDOP 3053, saya menyebarkan link bagi web yang saya cipta kepada guru, murid, pendidik siswa dan rakan-rakan melalui WhatsApp, Messages untuk mengguna. Dan saya juga memberi guru saiz dan murid sekolah rendah untuk mengguna semasa saya PPS. Bagi IDOP 3043, saya memilih template infografik daripada aplikasi eDrawmax yang sesuai dan menarik. Dan saya telah masuk ke unsur didik pun, iaitu unsur bermain dalam infografik tersebut. Kemudian saya mengorganisasikan idea-idea supaya kelihatan berstruktur dan mudah difahami. Bagi kursus saya telah menguji sumber digital ini sebelum diserah kepada pengguna sebenar, iaitu guru sains sekolah rendah dan 3 orang murid tahun 4 seperti yang seperti kehendak soalan tugasan ini. Dan ini merupakan penilaian rakan pembelajaran daripada ketiga-tiga kursus ini. Ini merupakan makhluk panas media interaktif IDOP 3053 melalui Google Form dan seterusnya ialah melalui YouTube. Ini pula ialah maklum balas infografik daripada aplikasi WhatsApp. Nah, ini merupakan maklum balas bahan sumber digital bagi menggunakan WhatsApp dan seterusnya ialah menggunakan Google Form. Mana kami tahu apa yang kami dah belajar? Bagi IDOP 3053 iaitu menghasilkan media interaktif, saya dapat menggunakan aplikasi yang sesuai dalam membangunkan satu web interaktif yang berkesan dengan mengintegrasikan semua elemen multimedia dalamnya. Dan saya juga dapat menggunakan instrumen penilaian yang bersesuaian untuk memperoleh maklum balas daripada responden yang mempunyai latar belakang bidang sains. Bagi IDOP 3043, apa yang saya dapat belajar ialah saya dapat menyatakan konsep persekitaran pembelajaran kondusif, pembelajaran hybrid dan kelas aliran perdana dan inklusif. Saya juga dapat mengetahui peranan-peranan guru sangat penting dalam memastikan pengurusan bilik belajar yang berkesan. Sebagai guru sains juga, saya boleh menggunakan pelbagai jenis teknologi dalam membantu memudahkan PDP bagi mencapai objektif pembelajaran. Bagi kursus saya telah menyatukan isi kandungan pengajaran dengan bahan-bahan digital PDP yang sesuai dan mencapai objektif pembelajaran. Saya juga dapat menggunakan elemen-elemen interaktif yang menarik, sesuai dan berkesan. Dan saya juga dapat berkolaborasi dengan pihak tertentu dalam memperoleh cadangan penambahbaikan yang sangat rasional, relevan dan jelas. Analisis pembelajaran abad ke-21 yang pertama iaitu komunikasi. Kami telah menggunakan cara yang betul untuk berkomunikasi dan mengatur temu janji dengan guru sekolah atau pensyarah-pensyarah untuk mendapat maklum balas tentang hasil produk kami iaitu infografik dan media digital. Kami juga menjelaskan cara penggunaan media digital yang dibina dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh guru dan murid-murid. Yang kedua adalah kolaborasi. Kami telah bekerjasama bersama murid-murid, rakan-rakan semeja, guru-guru dan pensyarah Jabatan Sains dalam usaha penghasilan produk infografik dan media digital. Yang ketiga ialah kreatif, di mana kami telah mereka bentuk infografik dan media digital yang menarik. Dan yang keempat iaitu pemikiran kritis. Kami telah menyatu padukan maklumat berkaitan pembelajaran hybrid, pembelajaran kondusif dan peranan guru ke dalam satu infografik. Dan kami juga merancang PDP hybrid yang berinteraktif dan berkesan menggunakan media-media digital yang bersesuaian. Seterusnya, karakter.
kami dalam memamilkan pemikiran, perasaan dan perlakuan yang bermula semasa menghasilkan produk kami. Dan 6C yang terakhir iaitu citizenship atau kewarganegaraan. Kami menggunakan bahasa yang menjaga sensitiviti perkauman sewaktu menjalankan kolaborasi bersama rakan pembelajaran kami. Kalau Anda memerhati Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.